wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin. Amin ya rabbil alamin. Sambungan kitab Tajul Arus, surat 13. Hah? 31. Oh. Salah betul 31. Ada dua lipat dalam kitab tu. Tiga boleh berlipat. 31. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil fadl amin syahdan. Jikalau tiada adalah antara engkau dan antara Tuhan engkau itu wara'. Jikalau tiada adalah engkau dan Tuhan engkau itu. Tak ada Ustaz Nazri ya? Datang. Jika tiadalah antara engkau dan antara Tuhan engkau wara' yang menegahkan daripada berbuat maksiat, apabila sunyi engkau daripada hamba Allah Ta'ala, maka hendaklah engkau taruhkan debu atas kepala engkau. Jadi itu budaya orang Arab. Jadi budaya orang Arab ini memang ada hadis Nabi ya. Iaitu juga budaya orang Arab, tanda mereka itu kecewa, sedih, sedih sangat, kecewa sangat, malang sangat, ambil tanah letak atas kepala. Itu tanda budaya orang Arab. Kalau terlalu sedih, mereka akan letakkan tanah atas kepala mereka. Perkataan dia apa? Sekejap. Itu dia apa? Wada'at turab ala ra's. Dia sebut wada'at ataupun hasat turab ala ra'si. Letakkan tanah atas kepala. Budaya tu bukan budaya kita lah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika mana Nabi SAW menceraikan Siti Hafsah. Di antara isteri Nabi adalah Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar. Di antara isteri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi adalah menantu kepada dua orang sahabat dia. Nabi adalah menantu kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Nabi juga adalah menantu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka kisah ketika mana Siti Hafsah diceraikan oleh Nabi SAW. Nabi pernah menceraikan Siti Hafsah. Ya. Tak ingat kisah dia. Dan ketika itu yang paling rasa sedih adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Mana Sayyidina Umar tidak lagi jadi mertua kepada Nabi SAW. Yang paling sedih Sayyidina Umar. Ataupun yang paling rasa kecewa dan macam mana pula apalah anak dan buik ni sampai kena corai. Bukan dia marah kepada Nabi, tapi kecewalah dengan apalah yang dibuat oleh Siti Hafsah, sehingga Nabi dia rasa macam jadi dia rasa paling teruk, paling malang dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar ambil tanah letak atas kepala. Menandakan rasa sedih. Jadi dia budaya Arab. Ya. Sehinggalah akhirnya turun Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Nabi supaya rujuk balik Hafsah. Ada dua sebab. Satu kerana Sayyidina Umar, dan kedua Jibril alaihi salam memuji Siti Hafsah. Ya. Mana walaupun ada kesalahan Hafsah, tapi dia seorang ahli ibadat, abidah. Yang nak berada hubungan suami isteri biasalah, tapi tidak menafikan keseluruhan kebaikan yang ada Hafsah.
Adalah salah silap dia setiap sah pun Nabi SAW, maka Nabi ceraikan dia. Begitu juga Siti Aisyah. Siti Aisyah, Masya Allah, ilmu dia, kebaikan dia pun Nabi SAW. Walaupun sebegitu, ada juga salah faham di antara Nabi dan Siti Aisyah. Salah faham yang paling dahsyat, iaitu fitnah. Fitnah Siti Aisyah. Dan dia tahu itu fitnah. Tapi disebabkan cerita itulah telah pun diperkatakan oleh orang, maka Nabi tak sedap hati. Walaupun Nabi tahu benda itu fitnah, iaitu Nabi SAW ketika dalam perjalanan musafir dengan Siti Aisyah, maka Siti Aisyah tertinggal di belakang. Jadi jauh kan, kadang-kadang tertinggal sekejap. Jadi satu ketika Nabi dah ada berhadapan, maka Siti Aisyah tertinggal belakang dengan seorang sahabat dia lagi. Tertinggal di belakang. Jadi Nabi mesti percaya kepada isteri dia. Tapi ketika itu orang munafik ambil kesempatan. Orang munafik ambil kesempatan. Sebab orang kalau bonci ni nampak sikit, nampak duit apa tu. Dah bonci kan. Dah bonci pantang sikit nampak. Adalah bondo tak baik duit tu. Dah pergi ke bahau pula dia. Jadi dah. Tengok tu. Mana orang begitulah munafik, bila berlaku Siti Aisyah tertinggal dengan seorang sahabat lewat sampai, mereka menimbulkan cerita yang pelbagai. Sehingga cerita itu mengebak. Jadi Nabi rasa, mungkinlah kenapa dia tinggal belakang dan sebagainya. Walaupun tak jadi benda tu jadi kisah. Sehingga Nabi tidak bercakap dengan Siti Aisyah. Sehingga Siti Aisyah balik ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Siti Aisyah demam, sakit. Sebabkan Nabi marah pada dia. Demam Siti Aisyah, sakit dia. Sebab dia telah mengguris perasaan Nabi SAW. Sehingga turun surah Taubah. Surah Taubah itu satu-satunya surah yang tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila baca surah, bukan surah Taubah, surah apa? Surah Taubah. Bara'atun kan? Bara'atun minallah, surah Taubah. Ayat pertama surah Taubah, Bara'atun minallah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tak ada bismillah, surah Bara'ah. Ada sebagian ulama kata surah Bara'ah. Surah Taubah, Bara'ah. Walaupun surah Taubah, surah lain semua ada bismillah. Al-Fatihah bismillah, surah Al-Baqarah ada bismillah. Taubah tak ada bismillah. Walaupun surah Taubah tak ada bismillah, tetap dimulakan dengan huruf ba. Huruf ba, bara'atun ba. Setiap surah lain bermula dengan bismillah, huruf ba. Awal-awal surah dalam Al-Quran adalah Fatihah. Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mana Al-Quran dimulakan dengan huruf ba. Bukan saja-saja kata ulama. Sudah pasti huruf ba itu satu huruf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kaji pula huruf ba itu apa istimewa dia. Sehingga kalau surah Taubah tidak ada bismillah di situ, tetap huruf ba berada di hadapan dia. Maksud begitu. Jadi huruf ba tu ada dia punya rahsia dia. Kemudian turun surah Taubah, Bara'atun minallah. Bara'atun minallah. Bara'ah ni apa ni? Bara'ah ni lepas daripada kesalahan. Apa kita kata? Kalau mahkamah tu orang tu tak bersalah apa nama? Bebas. Bebas, betul. Bebas. Pembebasan, bara'atun minallah bermaksud pembebasan daripada Allah. Allah Ta'ala yang bebaskan Siti Aisyah daripada kesalahan. Bara'atun minallah bermaksud sebelum tu tak tahu mana satu betul, mana satu salah.
Nabi pun betul ke tidak, dah ramai orang bercakap dan sebagainya. Walaupun Nabi percaya isteri dia, tapi dah orang bercakap Nabi. Dan Nabi marah pada Siti Aisyah. Siti Aisyah pun sampai domam. Maka turun ayat pembebasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala bara'atun minallah, pembebasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disampaikan Siti Aisyah, maka Nabi pun istilah. Mana ini satu hujah yang kuat lah. Kalau tak, Nabi tak boleh nak bebaskan rumah dia. Nabi tak boleh nak pertahankan rumah dia. Apa hujah Nabi nak pertahankan? Tak ada hujah. Jadi bila turun ayat Quran, maka ini hujah yang paling kuat. Gembira Nabi sebab Allah Subhanahu Wa Taala mempertahankan isterinya. Maka Nabi bara'atul mana? Tak ada ragu-ragu dah. Siti Aisyah tak bersalah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membebaskan dia. Jadi Siti Aisyah, dan berlaku juga Siti Aisyah satu ketika Siti Aisyah menjawab. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita biasalah yang nama dia semua isteri, suami isteri lah. Walaupun suami dia Nabi, suami dia Rasul, tapi ketika mana keadaan hubungan suami isteri, maka dia sebagai suami. Macam orang suami dia jenderal askar, dokek tompek kerja, kocut semua orang, semua cenduai kan. Yang rumah takkan cenduai pula. Teh tarik satu. Nasi goreng. Tak kira lelaki jenderal tak jenderal. Buatlah apa sikit. Baik teh tarik satu. Tunggulah orang reti nah tak jenderal kau bahan tu. Sesekali nak air meradang kan. Capek nasi. Kalau nak capek masak sendiri. Tak jenderal, cuba orang pejabat macam tu. Jadi mana kata, Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah sebagai Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi sebagai Rasulullah. Hatta itu menantu dia, kita melihat Nabi itu sebagai menantu dia yang bawah pada dia. Sayyidina Abu Bakar tak pernah melihat Nabi sebagai menantu orang bawah pada dia. Kita tuan-tuan nampak menantu macam nak nolannya mungkin. Tak tahu siapa nama menantu kan. Dia mencomel menantu dah. Kan. Anda mana boleh menantu teh pada motor. Kan. Antuk-antuk. Dan datang balik rumah, ikut menantu dalam rumah kan. Sayyidina Abu Bakar dia mau tua. Dia tidak memandang Nabi itu menantu yang rendah, tak. Sayyidina Abu Bakar tak berani jadi imam. Kalau Nabi ada, dia takkan, bukan takut, menghormati, sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika akhir hayat Nabi, orang tunggu Rasulullah, Nabi demam, tak sehat, tetap orang tunggu Nabi salat jemaah, tak pernah lagi kalau Nabi ada orang salat. Kalau Nabi tak ada orang salat, orang akan tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dia. Tapi pagi tu Nabi tak sehat. Tunggu lama mana pula ditunggu. Maka orang kata, Abu Bakar, Nabi tak keluar ni. Maka Sayyidina Abu Bakar bangun bergerak, dah duduk di hadapan, tiba-tiba terdengar Nabi datang. Nabi pun berada di belakang Sayyidina Abu Bakar. Dan bila Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi dah ada belakang, Sayyidina Abu Bakar berbondong. Nabi kata, tetap di tempatmu wahai Abu Bakar. Tahu mereka berbondong. Nabi kata, tetap. Teruskan, mana kata Nabi, teruskan jadi imam. Tetap Nabi Sayyidina Abu Bakar berbondong. Bila Nabi Sayyidina Abu Bakar berbondong, Nabi pun pergi ke depan solat. Sayyidina Abu Bakar tak anda. Lepas dah habis peristiwa, orang tanya Sayyidina Abu Bakar, bukankah Rasulullah tadi perintahkan engkau supaya jadi imam, kenapa kau ingkar? Jadi orang faham Sayyidina Abu Bakar ingkar. Sebab Nabi suruh tak ikut. Sebab Nabi suruh jadi imam, dia tetap dekat ke belakang. Kenapa engkau tidak ikut cakap Nabi tadi? Maka Sayyidina Abu Bakar, sekali-kali anak Abi Quhafah ni, ayah dia Abu Quhafah, sekali-kali anak Abu Quhafah ini berada di hadapan Nabi SAW. Tidak akan sekali-kali aku berada di hadapan Nabi SAW, kata Sayyidina Abu Bakar.
Tidak sekali-kali, tidak pantas, tidak sepatutnya, tidak selayaknya aku berada di hadapan Nabi SAW. Maka ulama mengambil kepahaman Sayyidina Abu Bakar beradab dengan Nabi SAW. Kerana tersangat beradabnya Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar meninggalkan perintah itu. Itu perintah, Nabi perintah, tetapi Sayyidina Abu Bakar mendahului adab. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak jadi imam? Sebab beradab dengan Nabi, sangat-sangat menghormati Nabi. Sayyidina Abu Bakar sangat menghormati Nabi. Sayyidina Abu Bakar sangat beradab dengan Nabi. Maka keluar satu kaedah daripada ulama, kadang-kala beradab itu lebih baik dilakukan daripada menurut perintah. Itu fiqh nama dia dalam memahami hadis Nabi. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, Nabi tak bangkang. Nabi dia kata, salah kau buat ni. Ataupun ada, Sayyidina Abu Bakar itu tak ikut perintah. Nabi tak pernah kata, Nabi diam. Bermaksud Nabi akur dengan apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Maka keluar kaedah bahawa kadang-kala beradab dengan seseorang itu didahulukan daripada orang tu perintah. Masya Allah. Ini keluar satu tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din, bagaimana orang yang tak faham tentang kita menambahkan kepada Nabi gelaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak faham, maka mereka kata bid'ah dan sebagainya, ataupun lebih rendah martabatnya apabila kita menyebut Sayyidina Muhammad. Kenapa? Sebab Nabi tak pernah menggelar diri dia Sayyidina Muhammad. Apabila salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita salat tahiyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedangkan orang yang faham luih bondol, maka mereka mengatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli wa nusallim alaik? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolat ke atas engkau ya Rasulullah? Nabi mengatakan kelebihan salawat. Maka sahabat bertanya, macam mana nak salawat ya Rasulullah? Maka Nabi kata, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu matan hadis dia. Katakan Allahumma salli ala Muhammad, salawat ke atas Muhammad. Nabi tak sebut Sayyidina Muhammad pun. Bila ditanya macam mana nak salawat, Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad. Yang kau pintahan bah Sayyidina apa sebab? Nabi tak sebut pun, bid'ah kata dia. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalah finnar. Maka kata ulama, itulah luih bondol memahami hadis, tidak ada tafaqquh memahami hadis. Maka ulama mengatakan ini dalam bab al-adab khairun minal imtithal, nama dia. Beradab lebih baik daripada menjunjung perintah. Perintah Nabi apa? Perintah Nabi kalau nak salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi kita tak buat apa Nabi yang sebut. Bagi orang yang luih bondol, dia kata, kenapa tak ikut apa yang Nabi suruh? Pandai-pandai pula. Itu kaedah beradab dengan Nabi lebih baik daripada apa yang Nabi suruh. Nabi suruh apa? Allahumma salli ala Muhammad. Tapi dengan adab kita, takkan kita sekadar menyebut nama sahaja. Kita tambah tuanku. Sayyidina tuanku Muhammad. Maka kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tambah sayyid. Nama dia taswid. Ataupun tasyid. Kita menambahkan Sayyidina kepada Nabi SAW. Di atas kaedah apa? Di atas kaedah memuliakan itu lebih baik daripada sekadar ikut luih arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa? Berdasarkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Nabi suruh jadi imam. Dari tuiskan jadi imam. Tak ikut. Maka Sayyidina Abu Bakar ke belakang. Kenapa? Sebab beradab didahulukan daripada mengikut perintah. Itu nama dia tafaqquh, nama dia. Itu maknanya orang yang faham sesuatu tentang agama. Maka Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang sangat menghormati Nabi SAW.
dan tidak pernah memandang Nabi itu sebagai menantu dan sebagainya. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Nabi SAW, ketika itu Nabi sedang bercakap Siti Aisyah sebagai suami isteri. Maka bila Nabi bercakap, Siti Aisyah menjawab. Tak ada dah. Agaklah. Menjawab. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak boleh. Maka ditampar Siti Aisyah. Berdarah pula dah. Maka ditahan oleh Nabi SAW. Baik Bakar, kenapa? Nabi yang tahan. Kata, kenapa dia Siti Aisyah sanggup? Dah biarkan. Dia kata, ini urusan suami isteri. Nabi pun tak marah dah. Jadi bermaksud, ada ketika dia, isteri Nabi ni, talab cakap dan sebagainya. Tetapi tidak menafikan akhlak, kehebatan, keilmuan dia. Begitu juga Siti Hafsah. Hafsah. Tidak menafikan dia punya kebaikan Siti Hafsah. Saya nak sebut apa tu ni? Apa dah. Kita apa? Ikut satu. Cerita ni yang letak debu di atas kepala. Jadi walaupun begitu, mana Nabi pernah menceraikan Siti Hafsah, tapi Jibril alaihissalam turun perintahkan Nabi agar rujuk kembali Siti Hafsah, dan Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Hafsah itu adalah isterimu di syurga. Maka Nabi rujuk sebelum. Itu maksud riwayat itu mengatakan Sayyidina Umar pernah rasa sedih, pernah rasa sedih sehingga Sayyidina Umar letakkan tanah di kepala dia. Itu nak fahamkan apa? Nak fahamkan letak tanah atas kepala tadi je. Kenapa letak tanah atas kepala? Sekarang ni bab apa? Mana letak tanah atas kepala ini menggambarkan sangat sedih. Orang Arab kalau terlampau kecewa macam tu saja tu tak apa sedih. Tapi kalau kecewa sampai ambil tanah letak atas kepala, itu menggambarkan sedih sangat-sangat. Jadi kata-kata sebegini, hendaklah engkau letakkan debu atas kepala engkau. Bermaksud layaklah kamu bersedih sesangat-sangatnya sedih. Tentang apa ni? Iaitu tentang barang siapa tiada baginya warak yang menegahkan ia akan dia daripada berbuat maksiat apabila sunyi daripada hamba. Bermaksud nak tahu keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini kuat ke tak kuat, ketaatan kita kepada Allah itu kuat ke tak kuat. Masa kita kesunyian, tak ada orang pun, rumah tak ada, anak tak ada, semua tak ada, apa dia buat? Semua orang tak nampak, dekat Kuala Lumpur tak ada, Dican tak ada jemaah poncik ni, kan? Imam pergi Kuala Lumpur lain buat, kan? Dekat sini tak ada, pergi Kuala Lumpur boleh macam-macam lah, tak ada. Antara dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Nak tahu kekuatan kita ketika mana kita seorang-seorang. Mampu tak kita menahan diri daripada maksiat? Tak ada siapa pun tahu dah. Payah rapah seorang-seorang, kan? Tak ada siapa pun situ. Maka katanya, barang siapa tiada baginya warak yang menegahkan ia daripada berbuat maksiat pada Allah Ta'ala apabila sunyi daripada hamba Allah. Mana ni? Jikalau jikalau tiada antara engkau dan antara engkau warak yang menegahkan berbuat maksiat apabila sunyi daripada hamba Allah, maka hendaklah taruhkan debu atas kepala. Bukan maksud perbuatan ambil tanah atas kepala tu. Ambil letak kepala. Tak. Kalau tak ada rasa sedih, letak tanah pun tak jadi.
ambil tanah tapi tak sedih pun. Tak rasa sedih, tak rasa menyesal pun. Letak tanah tapi tak ada rasa menyesal, tak ada manfaat tanah tu. Tanah tu sebagai simbolik saja. Sebaliknya pula, kalau kita rasa sedih, rasa kecewa, tak letak tanah pun tak ada masalah. Yang penting rasa sedih tu, bukan tanah tu. Tanah tu sebagai simbolik saja. Kalau kita letak tanah banyak-banyak pun hati tak rasa sedih, tak ada manfaat. Yang diperintah tu rasa sedih, rasa terkilan yang amat sangat, rasa sedih tak amat sangat. Kenapa? Sebab tidak mampu iman kita menegah untuk bermaksiat kepada Allah ketika kita bersunyi-sunyian di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semua kita langgar. Maka hendaklah kau menangisi. Kau boleh ambil tanah letak atas kepala tu. Menggambarkan teruk benar dah aku ni. Letak. Maka kata letakkanlah debu di atas kepalamu. Bermaksud bersedihlah kamu. Sekiranya tidak ada sifat yang warak menegah berbuat maksiat ketika mana bersunyi-sunyian hanya di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis man lam yakun lahu wara' yuhjizuhu an ma'asillah, man lam yakun lahu wara'un, barang siapa tak ada wara' bagaimana? Yuhjizuhu an ma'asillah, yang menegahkannya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud yang nak menegah kita maksiat kepada Allah hanya satu sahaja. Mana yang menegah kita maksiat daripada Allah, yang diiktiraf oleh Allah hanya satu, iaitu sama ada kerana takut kepada Allah, kerana malu kepada Allah, yang bukan yang lain daripada itu. Yang lain daripada tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia nampak baik. Kosannya selama ini dia baik sebab sogan dengan orang, takut dengan orang. Bila dah tak ada orang, hilang sogan dia. Bermaksud selama ini tidak bermaksiat bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya satu saja alasan kita meninggalkan maksiat itu. Apa alasannya? Sama ada kerana malu kepada Allah, kerana takut kepada Allah, kerana memuliakan perintah Allah. Bukan kerana manusia. Sebab kalau kita berbuat satu kerana Allah, maka di mana-mana pun Allah Subhanahu wa taala akan melihat gitu. Maka sabda dari man lam yakun wara' yuhjizu an ma'asillah. Sekiranya tidak ada wara' yang menegahkan untuk maksiat kepada Allah, idza khala, apabila dia berseorangan, lam ya'ba'illahu bi syai'in min amali. Masya-Allah. Lam ya'ba'illah ni apa? Tiada memberi pahala Allah Taala sesuai amalnya. Lam ya'ba'illahu bi syai'in min amali. Bermaksud amalannya tidak menjadi manfaat pada dia. Lam ya'ba'illahu bi syai'in min amali. Allah Taala tolak amal dia, ataupun Allah Taala tolak amalan dia. Kepahaman mudah. Lam ya'ba'illahu bi syai'in min amali. Allah Taala tak terima amalan dia. Masya-Allah, kita kata. Amal dia banyak. Masya-Allah. Baca Quran, bersedekah, pergi haji, pergi umrah. Tetapi dia akan bermaksiat kepada Allah ketika keseorangan. Bermaksud ada penyakit yang ada pada kita yang kita tak perasan, dia akan membinasakan amal kita keseluruhan dia. Bahaya. Membinasakan. Bermaksud kesimpulannya sekiranya di hadapan orang kita tidak bermaksiat, di belakang orang kita maksiat, apa kesimpulannya? Kesimpulannya amalan kita semua dia riak. Kesimpulannya amalan kita semua kerana manusia. Bukankah amalan riak itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu hadis ini betul. Nabi mengatakan bahawa sekiranya seorang itu tidak ada sifat wara' yang menegahkan dia daripada bermaksiat kepada Allah ketika keseorangan,
maka Tuhan tak terima amalannya. Lam ya'ba'illahu bi syai'in min amali. Bermaksud Allah Ta'ala tidak memberikan sesuatu ganjaran pun kepada amalnya. Bermaksud tidak layak amalnya diberikan ganjaran. Maksudnya lam ya'ba'illahu bi syai'in bermaksud tidak layak Tuhan nak bagi apa-apa pahala terhadap amal yang dilakukan. Masya Allah, amalnya banyak. Solat, haji, puasa, sedekah dan sebagainya. Bermaksud dalam hatinya itu ada takut pada manusia, ada segan pada manusia, tidak takut pada Allah dan tidak segan pada Allah, maka di situ dah timbangan tu kita gagal dah. Bermaksud kita amal ni kerana manusia bukan kerana Allah. Kita lebih malu kepada manusia berbanding kepada Allah. Jadi layakkah Allah Ta'ala nak bagi kita satu ganjaran kalau hidup kita ini ditujukan kepada makhluk bukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Memang tak layak. Maka Nabi kata, sepatutnya engkau menangisilah diri kamu itu dan letakkan tanah di atas kepalamu. Menangisilah kalau kamu tak ubah sifat tersebut. Malam yakun barang siapa tidak ada baginya warak menegahkan ia daripada berbuat maksiat kepada Allah apabila sunyi daripada hamba Allah, tiadalah memberi pahala Allah Ta'ala daripada sesuatu daripada amalnya. Amalnya banyak tapi tak dapat, maka kosong di akhirat nanti. Jadi apa yang kita harapkan ketika itu tak ada kita harap kecuali keampunan daripada Allah Ta'ala. Amal kita tak mampu menolong kita. Kita buat haji, kita buat umrah, kita buat sedekah, tak mampu untuk mempertahankan kita, amal kita habis binasa. Tuhan tak pandang pun. Ya Allah, aku banyak beramal, tak ada dah. Ini banyak sedekah tak ada. Dia kata, sedekah benar ni tu. Aku ada haji, ya Allah, tak ada. Haji pun bodoh tu. Aku nak marah kan. Sebab ketika sunyi engkau bermaksiat kepada aku, dengan orang kau tak maksiat, layak Allah Ta'ala. Kita nak jawab macam mana? Layak kita tak bagi. Sebab tak ada lain kecuali keampunan daripada Allah, syafaat daripada Rasulullah dan sebagainya. Tapi makna kesimpulan dia, kita jumpa Allah Ta'ala keadaan kosong amal. Makna tak ada faedah lah, maksud, ataupun tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya seorang hamba kepada Allah itu. Sia-sia hidup kita sebab kita tidak menunjukkan kehambaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kata teruk sebenar dia. Sebab itu Nabi kata patutlah yang tadi kata patutlah kamu tangisi diri kamu kalau begitu keadaannya, letakkan tanah atas kepala kamu tu. Mana rasa kecewa. Mana kata tak ada cara lain kecuali kita memperbaiki diri kita, ibadat kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taat kepada Allah ketika ramai, taat kepada Allah ketika kesunyian. Perbaiki diri kita, berbuat sesuatu kerana menghormati, kerana memuliakan, kerana rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahadan, tiada juga sesuatu yang menakut ia akan dikau pada hari kiamat seumpama dirham yang engkau nafkah akan dia pada pekerjaan haram dan maksiat, dan tiada kelakuan dan suhbah itu pada seorang yang berkawan ia dengan engkau apabila muwafiq engkau akan dia. Apa itu? Syahadat, tiada jugalah sesuatu yang menakutkan ia akan dikau pada hari kiamat seumpama dirham yang engkau nafkahkan akan dia pada pekerjaan haram dan maksiat. Sampai situ dulu. Bermaksud seterusnya musannif ni mengatakan bahawa tiada juga sesuatu yang menakut ia akan dikau pada hari kiamat. Mana hari kiamat tu sekarang ni tak rasa takut dia. Tapi mana pengarang ini ingin menceritakan bahawa di antara perkara yang menakutkan orang di hari kiamat nanti, iaitu sesuatu duit. Tiada juga sesuatu yang menakutkan dikau pada hari kiamat
Di hari kiamat nanti tidak ada sesuatu yang paling menakutkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab orang kebanyakan dia bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia keseluruhannya bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ingatan kesalahan itu kepada semua manusia, termasuk para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi juga walaupun maksum, tapi mereka mengenang kesilapan mereka terhadap Allah. Pernah buat silap dengan Allah dan itu menakutkan mereka. Menakutkan mereka. Menakutkan. Ya. Para anbiya, Nabi Adam alaihissalam di akhir di padang mahsyar nanti datang ketakutan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di padang mahsyar nanti sebab pernah buat silap, yaitu makan buah larangan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi Adam, duduk dalam syurga, makanlah, minumlah, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kamu dua orang jangan hampir kepada pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau tak, kamu akan jadi orang yang zalim. Akhirnya digodok oleh syaitan dan sebagainya. Akhirnya dua-dua orang makan buah khuldi itu. Tapi dah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya balasan daripada kesilapan itu, maka dikeluarkan daripada syurga Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan daripada syurga. Keluar berpisahlah tu. Nabi Adam dekat India, Siti Hawa dekat Jeddah. Lama berpisah. Maka Nabi Adam alaihissalam tahu bahawa turun ke dunia itu adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti panjanglah perbahasan ulama tentang perkara ini. Bertaubat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bertaubat. Tak tahu tempoh berapa lama sehingga air mata yang paling banyak mengalir di dunia semenjak Nabi Adam sampai kiamat, siapakah orang yang paling banyak menangis? Usai lah. Banyak, semua tak ada duit, tak ada anak, tak ada, semua tak ada, menangis. Tak ada siapa yang paling banyak menangis berbanding Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lah orang yang paling banyak menangis. Sebab itu Nabi Adam alaihissalam ada satu doa yang dibaca. Doa Nabi Adam itu dibaca ketika mana orang pergi Makkah menghadap Multazam. Maka itulah doa Nabi Adam alaihissalam. Sunat kita baca ketika berada di Kaabah Al-Musharrafah. Selepas kita tawaf 7 kali pusing, sebelum kita solat sunat tahiyat, sunat tawaf, maka kita doa multazam nama dia. Maka doa multazam adalah doa Nabi Adam alaihissalam. Bermaksud Nabi Adam dah bertaubat, dah diampunkan dosa dia. Tetapi walaupun sebegitu, yang nak berada salah tetap salah, diingati. Macam kita lah pernah buat salah dengan orang tu dah maafkan dah. Orang tu dah maaf dah sudah, tapi bila keadaan tertentu kita nongandang, apa pula dia buat dia marin itu. Dah rasa bersalah. Begitu Nabi Adam alaihissalam. Di akhirat dia akan terkenang kesalahan dia, maka dia rasa takut. Nabi Musa alaihissalam pernah buat silap. Lompang orang tu mati. Memang salah lah orang tu. Dia berlebih, dia nak damaikan dua orang yang berkelahi. Dia orang ni bergeria lebih. Nabi Musa tolak mati. Bunuh tanpa sengaja. Rasa bersalah. Begitu Nabi yang lain berasa bersalah. Apakah kita tak berasa bersalah? Apakah kita tak takut? Nabi Adam alaihissalam berasa takut. Sehingga rasa takutnya Nabi Adam alaihissalam tak berani menghadap Tuhan. Takut benar-benar lah tu. Sehingga manusia minta Nabi Adam, wahai Adam, pergilah menghadap kepada Allah. Minta kepada Allah jalankan hisab. Manusia dah terbiar macam ni di padang mahsyar ni. Sengsara sangatlah. Kalau nak hisab-hisablah, hitunglah. Jangan dibiarkan kami macam ni. Wahai Adam, tolonglah pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berani, kata Nabi Adam alaihissalam. Dalam keadaan takut. Nabi Musa takut, Nabi Ibrahim takut, semua takut. Kenapa? Mengenangkan dosa, mengenangkan kesalahan mereka.
Apakah kita tak rasa takut? Takut. Sekarang tak rasa takut. Rasa takut sekarang? Tak ada masalah. Okey. Makan nasi, teh tarik, boleh minum lagi. Maka kata Ibnu Atlas Skandari, di antara orang tiada juga suatu yang menakutkan di kau. Supaya kita takut sekarang. Bila kita takut sekarang, senang kita hindarkan. Jadi maksiat yang kita lakukan sekarang, kita tak takut. Sebab itu kita lakukan ataupun kita anggap benda yang ringan, remeh sahaja. Tiada satu yang menakutkan akan dikau pada hari kiamat seumpama dirham, duit kita, yang engkau nafkahkan ia pada pekerjaan yang haram dan maksiat. Dirham, satu dirham yang pernah kita buat tak betul, satu duit ini, walaupun sedikit, seposen dia. Yang lain semua alhamdulillah, seposen ni pernah buat ke lain barang. Berjudi, tikam dia. Dia pernah tikam. Tikam 2% ni kan. Salah lah tu, judi lah. Memadai dia, menakutkan. Apatah lagi yang banyak dan sebagainya. Untuk apa kita takut sekarang? Bila kita takut sekarang, kita menyesal, kita bertaubat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu kita berhati-hati dengan harta kita. Benda yang lalu yang pernah kita buat silap terhadap harta kita, layaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal dan rasa takut tentang kesalahan tersebut, dan waktu akan datang kita berazam untuk menjaga harta kita, duit kita daripada punca yang haram ataupun ke arah benda yang haram. Itu yang mampu kita lakukan. Benda yang telah lalu kita menyesal, kita bertaubat dan rasa takut dan rasa bimbang tentang kesalahan kita, dan waktu akan datang kita berazam untuk menjaga harta kita, duit kita daripada diperoleh benda yang haram dan digunakan pada benda yang haram. Itu manfaatnya kita baca apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Atlas Skandari. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.